Allah tidak suci. Berikut adalah bukti bahawa entiti yang disebut sebagai Allah, yang dikatakan Maha Berkuasa, sebenarnya bukan yang Maha Suci. Bukti ini jelas dinyatakan dalam Al-Quran, di mana disebutkan bahawa Jibril adalah Roh Kudus. Al-Quran secara rahsia mengakui bahawa Allah bukan Tuhan yang mencipta. Mari kita periksa langkah demi langkah ini. Roh Kudus ialah Roh Kudus milik Yang Maha Kudus, iaitu Tuhan Pencipta. Oleh itu, Roh Kudus adalah sebahagian daripada Tuhan Pencipta. Walau bagaimanapun, Jibril adalah malaikat, yang jelas merupakan ciptaan. Jika dinyatakan dalam Al-Quran bahawa Jibril adalah Roh Kudus, maka bermakna Jibril adalah Tuhan Pencipta. Bagaimanakah ciptaan boleh menjadi Tuhan Pencipta? Jika demikian, Jibril lebih suci daripada Allah yang disembah oleh umat Islam. Daripada penjelasan ini, jelas bahawa entiti yang disembah oleh umat Islam sebagai Allah adalah tidak suci. Bermakna bukan Tuhan Pencipta. Lalu, bagaimanakah entiti yang tidak suci boleh dikatakan sebagai pencipta dan maha kuasa? Satu lagi bukti bahawa entiti yang disembah oleh umat Islam bukan Tuhan Pencipta boleh didapati dalam surah An-Nam 91. Sesungguhnya aku, Muhammad, telah diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dalam ayat ini, jelas sekali bahawa yang disembah oleh Muhammad ialah Tuhan kota ini, Mekah, yang tidak lain adalah pencipta menurut versi Muhammad, yang pastinya bukanlah Tuhan pencipta yang sebenar. Dan kerana ia terhad kepada Tuhan Mekah, kuasa wilayahnya pasti terhad kepada Mekah. Daripada ayat ini, terbukti bahawa entiti yang memerintah Muhammad memegang kedudukan yang lebih tinggi daripada Tuhan Mekah. Muhammad menganggap Tuhan Mekah sebagai pencipta, seperti yang dilihat dalam sebahagian ayat. Dan kepunyaannya segala sesuatu. Dan kerana ada kuasa yang lebih tinggi di atasnya, maka kedudukan Tuhan Mekah boleh dikatakan hanya Tuhan tempatan yang terkurung di permukaan bumi. Pada hakikatnya, umat Islam sehingga hari ini masih percaya bahawa apa yang mereka sembah adalah Tuhan pencipta yang sebenar. Jika umat Islam masih percaya bahawa mereka menyembah Tuhan pencipta yang sebenar, maka secara tidak langsung, mereka mengakui konsep Tritunggal. Sebagai pencipta yang maha kuasa dapat memanifestasikan dirinya sebagai dirinya, sebagai Roh Kudus, malah sebagai bentuk manusia yang dilahirkan oleh Roh Kudus, iaitu Yesus Kristus.
Dengan mengakui konsep Trinitas, mereka dengan itu mengakui bahawa Yesus adalah manifestasi Tuhan Pencipta. Ini sangat penting untuk umat Islam sentiasa ingat bahawa Tuhan Mekah, Allah, yang disembah oleh Muhammad adalah yang disembah oleh orang Islam. Sehingga kini, umat Islam tidak menyedari bahawa mereka telah menundukkan Tuhan mereka Mekah dengan menyatakan taat setia kepada Tuhan mereka Mekah melalui syahadat, menolak kewujudan Tuhan Pencipta yang sebenar, dan semata-mata menyembah Tuhan mereka, Tuhan Mekah. Puasa Ramadan pun dilakukan semata-mata kerana cinta kepada Allah. Jadi mengapa orang Islam masih menundukkan Tuhan mereka? Walaupun umat Islam telah diberikan seorang Nabi, Muhammad, sebuah kitab Al-Quran, dan telah menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan Mekah untuk beriman kepada Tuhan mereka di atas Tuhan Pencipta yang sebenar. Tidakkah mereka terfikir bahawa di akhirat nanti, Tuhan Mekah mungkin akan mempertanggungjawabkan kejujuran mereka terhadapnya? Mungkin Tuhan Mekah mungkin datang pada waktu malam ketika mereka tidur untuk mempersoalkan kesetiaan mereka. Kerana sesetengah orang Islam mungkin secara rahsia percaya kepada Tuhan Pencipta yang sebenar di dalam hati mereka. Bukankah mereka sepatutnya seperti Nabi mereka, yang secara terang-terangan menyatakan bahawa dia hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan Mekah, Pencipta menurut versi Muhammad, yang tinggal di Mekah, khususnya di Kaabah. Akidah adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa pun, walaupun entiti yang diyakini itu hanya tinggal di permukaan bumi. Jika Tuhan umat Islam bersemayam di Kaabah, adakah syurga yang dipenuhi dengan 72 anak dara juga wujud di sana? Hanya orang Islam yang tahu. Mampukah Tuhan Mekah yang bersemayam di muka bumi ini melindungi dan menyelamatkan jiwa pengikutnya di akhirat kelak? Setahu kita, satu-satunya yang dapat menyelamatkan jiwa manusia di akhirat ialah Tuhan Pencipta yang sebenar, kerana kita semua adalah ciptaannya dan pasti akan kembali kepadanya. Satu perkara penting yang perlu diingati oleh umat Islam ialah yang disembah oleh Muhammad, Tuhan Mekah, Allah, tidak diragukan lagi satu. Dan umat Islam telah menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan Mekah, Allah, mereka dengan menolak Tuhan Pencipta yang sebenar dan semata-mata percaya kepada Allah, Pencipta menurut versi Muhammad, yang bersemayam di Kaabah. Justru, diharapkan umat Islam tidak lagi menundukkan Tuhannya.